Baik, susulan pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan kenaikan peruntukan khusus untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 di negara ini kepada RM5 bilion, kita juga ingin mengetahui apakah reaksi dari pakar perubatan kesihatan awam berkenaan perkara ini. Dan untuk itu kita bersama Presiden Persatuan Perubatan Kesihatan Awam, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, Tazani. Ya, saya. Ya, Datuk, peruntukan itu adalah untuk mempercepatkan sasaran imunisasi berkelompok kepada Disember 2021 berbanding Februari. Apa agaknya reaksi awal, Datuk, selaku petugas pakar perubatan awam berkenaan pengumuman ini, dan adakah sasaran itu dapat dicapai sebenarnya? Ya, kami berpendapat ini adalah satu cadangan atau satu tindakan yang sangat baik daripada pihak kerajaan dengan fokus kepada meningkatkan imunisasi secepat mungkin. Ya. Jadi kami berpandangan bahawa betul seelok-eloknya kita mencapai liputan imunisasinya secepat mungkin sebelum akhir tahun. Kalau boleh dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang. Dan kami rasa dengan adanya penambahan peruntukan tersebut, jadi ini akan orang katakan meningkatkan keupayaan ya. Daripada kaki tangan dan juga daripada stok vaksin. Ya. Tapi apa yang kita mesti ingat bahawa walaupun mungkin kita tidak ada masalah berkenaan dengan bekalan atau stok vaksin untuk imunisasi, tetapi masalah utama yang akan kita hadapi adalah masalah pelaksanaan imunisasi kepada golongan sasaran tersebut. Ya, saya. Datuk, selain itu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga ada mengumumkan berkaitan dengan pemberian bantuan khas RM200 kepada petugas penjawat awam, dan adakah ini bentuk bantuan yang diperlukan petugas kesihatan sebenarnya selepas setahun bertungkus lumus memerangi pandemik ini? Ya, kita juga mengucapkan terima kasih dan syukur Alhamdulillah kerana kerajaan prihatin untuk memberi imbuhan tambahan kepada kaki tangan. Itu yang pertama. Dan kita harap supaya bilangan ataupun kumpulan-kumpulan frontliners ini diperluaskan, terutama untuk semasa proses imunisasi nanti. Kerana ini akan melibatkan satu kelompok atau kumpulan yang sangat besar dan bukan saja melibatkan daripada agensi kerajaan, tetapi juga akan melibatkan sukarelawan dan juga pihak swasta. Jadi walaupun ada peruntukan tambahan, tapi kita berharap supaya dapat diperluaskan lagi kumpulan tersebut. Ya, saya. Datuk, ada kemungkinan PKP tidak perlu lagi dilaksanakan, tetapi dari segi aspek kesihatan awam dalam pengurusan wabak, adakah ini dilihat sebagai langkah yang tepat dalam memerangi pandemik dan juga pada masa sama mengimbangi ekonomi? Ya, saya rasa sudah sampai masanya pihak kerajaan, terutama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara melihat secara kita panggil precision public health intervention. Dan kita sangat mengalu-alukan bila kerajaan mengatakan kita sebenarnya dari segi teknikal kita tidak perlukan PKP secara keseluruhan ataupun peringkat negeri dan sebagainya. Apa yang kita lihat daripada data-data yang ada sekarang, ia melibatkan kluster-kluster dan lokasi-lokasi yang spesifik. Jadi sudah sampai masanya kita membuka kita punya daerah negeri dan sebagainya, tetapi kita memberi tumpuan khusus kepada lokasi-lokasi dan juga premis-premis punca kluster tersebut. Jadi memang patutlah secepat mungkin kita mula longgarkan dan buka negara kita lah. Ya, saya. Datuk, akhir sekali untuk kita mencapai apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, apa lagi yang boleh kita lakukan ketika ini? Hari ini kita tahu genap setahun PKP, beberapa kelonggaran juga sudah diberikan, program vaksinasi juga sudah dimulakan. Apa lagi strategi seterusnya? Ya, sekarang adalah tanggungjawab kita masyarakat supaya kita memastikan walaupun apa yang telah dibuat itu, supaya kita melakukan SOP ataupun menjalani SOP yang tepat. Yang pertama, dua perkara saja kita lakukan. Kita lakukan penjarakan ataupun mengelakkan crowded. Yang kedua, kita memakai mask setiap masa bila kita berinteraksi di luar. Dan yang ketiga lah, yang paling penting sekali ialah kita mesti mendapatkan imunisasi COVID-19 ni secepat mungkin. Dan saya rasa ini dapat membantu kita terus membuka dan terus kembali kepada new normal kehidupan kita. Ya, saya. Datuk, kita ada 2 minit terakhir. Datuk ada bercakap berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 yang menjadi sasaran. Bagaimana kita nak memahami perkara itu, Datuk?
Ya, sebenarnya kita ada beberapa peringkat. Yang pertama sekali ialah pendaftaran ya, sekarang peringkat sekarang. Apabila telah mendaftar, ialah sama ada mereka untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Yang kedua adalah untuk booster dose, itu dos kedua. Jadi pada masa sekarang ni, kerana kita punya stok yang banyak, jadi saya rasa kerajaan sepatut merubah balik strategi supaya kita memberi kepada golongan yang lebih besar. Bukan sahaja kita hadkan kepada frontliners ataupun vulnerable group, tapi kita mula buka kepada golongan-golongan seperti guru, kerja dan juga kanak-kanak sekolah yang 18 tahun ke atas lah. Dan kita mesti melibatkan sebanyak atau seramai mungkin vaksin sukarelawan sama ada daripada swasta ataupun NGO supaya kita boleh mencapai dengan cepatlah. Jadi saya rasa kita kena ubah balik strategi kita daripada kita menunggu mengikut fasa-fasa, tetapi sekarang kita some sort of offer to all yang datang untuk mendaftar supaya kita tak ada tunggu lama selepas pendaftaran. Ya saya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Zainal yang merupakan Presiden Persatuan Perubatan Kesihatan Awam, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar atas ulasan itu tadi.